Kemudian ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada lahu baginya. Kufuwan, apa makna kufuwan? Kufuwan ni sebenarnya dah jadi bahasa Melayu, tapi orang Melayu rasa dia tak perasan. Dia kata kalau nak kahwin kena daripada perkataan ni lah. Sekufu. Apa makna? Setaraf. Jadi Allah kata tidak ada bagi Allah yang setaraf. Berapa ramai tak ada? Ahadun. Satu pun tak ada. Satu pun tak ada yang setara dengan Allah. Sama ada makhluk ke, haiwan ke, tumbuhan, tak ada. Okey, ayat 4 ni Allah nak menafikan apa? Kalau yang ni Allah nak menafikan Allah tu hebat, tak perlu isteri, tak perlu anak. Kalau ayat 4, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Kadang-kadang ada orang kata Allah tu memang Esa, Allah tak ada anak. Tapi Allah tu sifatnya sama dengan makhluk. Itu tak betul. Jadi semua 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas cerita pasal apa? Akidah. Yang bila silap kat sini, semua amalan lain hancur. Kalau dia buat sesuatu bukan kerana Allah yang Esa, yang As-Samad, semua amalan dia haba'an mansura. Yang debu berterbangan. Surah Furqan ayat 23. Jadi betulkan niat, buatlah hanya kerana Allah sahaja. Jadi kelebihan surah Al-Ikhlas, pertama apa dia? 1/3. Tapi jangan bila 1/3 dia fokus baca 3 kali je untuk cukup satu Quran. Tapi akidah tak betul. Yalah, akidah tu sebab semuanya menceritakan pasal sifat Allah dan pasal tauhid. Nabi selalu baca surah ni. Bila? Sebelum tidur. Lagi? Lepas solat 5 waktu, baca 3 kul. Tapi kalau selepas subuh, solat subuh dan maghrib, 3 kali 3 kul. Bila solat sunat subuh, rakaat yang kedua. Jadi jangan baca surah lain. Solat sunat subuh kan 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Solat apa ni? Satu sunat fajar, yang kedua sunat al-maghrib, solat sunat sebelum maghrib. Solat sunat sebelum maghrib ada. Ni Nabi, sunat Nabi. Ada hadis sahih. Bahkan Nabi baca apa? Solat sunat maghrib. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Yang ketiga Nabi baca Al-Ikhlas bila? Solat witir. Yang last sekali. Jangan pula baca solat 3 rakaat semuanya keluar Allah. Satu lagi, Nabi baca bila? Solat sunat tawaf. Ini bila buat umrah lah. Bila tawaf, Nabi solat sunat dekat makam Ibrahim. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sebab itulah kalau solat sunat subuh, kita tak nak baca surah ni. Rugi, tak dapat pahala. Bila kita baca surah lain, apa maksud tu? Kita pandai sikit pada Nabi. Sunat taubat, Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang berdosa, kemudian ambil wuduk, kemudian solat 2 rakaat, kemudian istighfar, Allah ampunkan dosa. Nabi tak sebut baca surah apa. Bila Nabi tak sebut, bebas. Dia kaedah dia senang. Kalau Nabi sebut, Nabi baca, ikut. Bila Nabi tak sebut, bebas. Bebas. Sebab tu yang solat sunat ni, yang Nabi baca surah ni, kita kena ikut yang mana? Yang Nabi baca pendek-pendek. Yang panjang tu Nabi tak suruh ikut sebab Nabi tahu kita tak mampu pun. Kalau salat malam Nabi baca surah apa? 1 rakaat. 1 rakaat Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga An-Nisa. Nabi ni rahmatan lil alamin. Kalau benda berat, benda besar, benda yang umat dia tak mampu, Nabi tak suruh. Ni mampu tak? Mampu. Jadi jangan bila solat sunat fajar kita kata boring lah baca Al-Kahfi, kita baca Al-Masyarah. Salah. Dan satu lagi, kelebihan surah Al-Ikhlas iaitu ruqyah. Untuk ruqyah apa-apa, bacalah antaranya 3 kul. Jadi apa pengajaran ataupun hasil daripada tadabbur surah Al-Ikhlas? Sebenarnya, bila Allah menafikan Allah tidak beranak, dia nak menafikan akidah siapa ni? Yahudi, Nasara dan musyrikin. Ada kaitan tak dengan kita? Apa kaitan dengan kita? Kita tak tuduh pun Allah beranak. Apa kaitan dia? Yalah, akidah yang menuduh Allah ada anak. Kita pernah tuduh? Tak. Apa kaitan dengan kita? Kaitan dengan kita apa dia? Bila dia tuduh Allah ada anak, maksud dia nak beritahu apa dia? Allah lemah. Bila Allah lemah, dia tak bergantung pada Allah. Kaitan dengan kita apa dia? Kita tak tuduh Allah beranak. Tapi kita bergantung pada orang. Seolah Allah tu lemah. Boleh faham tak?
Banyak tak kehidupan kita bergantung bukan pada Allah. Kita tak kata Allah lemah, tapi bila tak bergantung pada Allah, sebenarnya ada masalah je cari doktor, ada masalah gantung pada obat. Kita kalau takut pada MBSA, kalau kita takut pada dosa macam takut pada MBSA, kan bagus macam tu. Masa nak mengopak je, Allah, MBSA. Okey? Jadi akidah orang Yahudi, orang Nasara, kadang-kadang ada pada orang Islam. Cuma tuduhan tak sama. Yahudi tuduh Allah beranak. Kita tuduh Allah tak kuat. Apa bukti? Apa masalah? Cari orang. Sakit je cari doktor. Kita kadang-kadang lupa nak baca doa yang Nabi ajar. Kadang-kadang lupa nak berdoa pada Allah. Ada satu kisah. Ada seorang syekh terkenal. Dia pemuda ni ada masalah. Banyak masalah. Banyak dosa dia buat. Dia bertobat buat lagi. Bertobat buat lagi. Dia pun mengadu pada syekh yang terkenal. Kemudian dia beritahulah cerita dia A sampai Z. Syekh yang terkenal ni beritahu pada pemuda ni. Dia kata, nak tak aku tunjuk pada kamu orang yang lebih baik daripada aku. Dan kamu mengadu pada dia. Nak, siapa dia? Kamu bangun malam, cerita pada Allah semua yang kamu cerita pada aku. Aku hebat, aku tak boleh selesai masalah. Boleh faham tak? Saya masa dengar tu, siapa syekh yang lebih hebat pada tu? Rupa-rupanya As-Samad. Dan terbukti pemuda tu bangun malam, apa salat, menghadap pada Allah, mengadu pada Allah, selesai masalah dia berubah menjadi pemuda yang terbaik. Sebab Allah saja boleh selesai. As-Samad, As-Samad. Orang kita suka baca surah ni, tapi akidah kadang-kadang tengah-tengah baca Qul Huwallah tu bunyi atas, menggeletar, tinggal surah Qul Huwallah. Tengok kisah Nabi Musa kan. Tapi bila ada tentera Firaun ratus ribu dan depan dia laut, dan pengikut dia pula kata apa? Musa, habislah kita. Pengikut dia pun dah belot. Apa Musa kata? Musa kata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdini. Cuba bayangkan kita duduk tempat Musa. Belakang ni tentera Firaun ratus ribu. Depan tu laut. Pengikut pula kata apa? Tengok Musa. Aku dah cakap, habis kita. Cuba bayang kita duduk tempat Musa, kita kata apa? Kata Musa, kalla, sekali-kali tidak. Sebab apa? Inna, sesungguhnya ma'i, bersama aku, Rabbi. Rabbi yang mana ni? Ahad As-Samad. Dan dia akan tunjuk jalan pada aku. Aku yakin. Dia tak nampak tentera Firaun ratusan ribu, dia tak nampak air kat depan. Dia nampak apa? Pencipta laut. Dia nampak apa? Pencipta Firaun. Masa tu dia yakin, Tuhan kata apa? Ketut tongkat kamu ke laut, terbelah menjadi lebuh raya. Berapa lorong? 12 lorong. Kita nak buat lebuh raya 2 lorong pun kadang-kadang 10 tahun. Kadang-kadang dah mati 10 orang jatuh. Tapi ketuk je lebuh raya 12. Sekelip mata air menjadi lebuh raya 12 lorong. Sebab apa? Ahad As-Samad. Tapi bila berlaku tu? Bila akidah kita betul-betul yakin. Kalau 50-50, ketuklah apa tak jadi apa-apa. Sebab apa 12 lorong? Sebab Bani Israel ada 12 puak. Sama juga bila Musa ketuk batu keluar air, berapa mata air keluar? 12 juga. Kenapa 12? Itu memang disebut dalam Quran. Iaitu sebab kalau puak ada 12, tiba-tiba air terpancar daripada 5 mata air je, apa jadi? Bergaduh. Bani Israel kan Bani Israel. Orang bagi manna wassalwa, dia nak bawang goreng. Okey, cukup. Semoga akidah kita semakin mantap setelah kita tadabbur ayat ni. Bila ada masalah, cari Ahad, cari As-Samad. Pasti dia boleh selesai semua masalah, insya-Allah.